Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kali ini dapat sekali lagi bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam tadabbur wahyu faham surah lazim keempat, di mana kita pada malam ini akan melihat surah Al-Masad bersama saya Ustaz Rosli Mokhtar dalam tadabbur wahyu. Jadi insya-Allah kita tengok pada malam ini firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Okey, tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat ni sekarang ni diterjemah dalam binasalah. Tabbat. Tabbat dalam bahasa Arab, kalau tali tabba terputus. Jadi ada juga dalam terjemahan lama diterjemah celaka, binasa lah. Binasa yada, kedua tangan. Jadi di sini kita letakkan yada, tabbat yada. Yada ni kerana dua tangan, ya. Abi Lahab, iaitu Abu Lahab, seperti yang kita ketahui dalam sirah Nabi SAW. Jadi celaka ataupun binasalah dua tangan Abi Lahabin wa tab, iaitu dan binasalah. Ini nak tegaskan lagi kebinasaan. Jadi mungkin perkataan yang kita tak pernah jumpa, tabat, dan memang dalam Al-Quran memang kurang kita jumpa perkataan tabat ni. Kalau tak silap saya, sekali ni saja kita jumpa perkataan tabat, dan yadun ni ada, tapi kurang juga. Abi Lahabin wa tab, dan binasalah. Seperti yang saya katakan sebelum ni, bahawa surah-surah lazim ini perkataan-perkataan dia tu dia menggunakan perkataan yang kurang digunakan. Jadi dalam surah Al-Masad ini memang kita dapati antara perkataan-perkataan yang baru kita jumpa memang banyak. Dia agak susah maksud dia, dan maksud dia ni pun sudahlah susah, tapi dia tidak, mungkin ada yang kurang digunakan. Ada beberapa perkataan yang tidak digunakan banyak dalam Al-Quran. Tabbat yada abi lahab. Satu lagi persoalan ialah, sebab apa binasalah dua tangan Abu Lahab? Sebenarnya ini sastra bahasa Arab, di mana yang dikehendaki ialah binasalah Abu Lahab, tapi dia kata kedua tangan Abu Lahab. Dia menyebut satu juzuk daripada diri seseorang tu. Ini salah satu teknik dalam penggunaan bahasa Arab. Okey. Ma aghna, ma di sini maksudnya tidak. Ma yang bermaksud dengan tidak. Seperti yang saya katakan sebelum ni, ma ada beberapa maksud. Apa, maksud yang, maksud tidak. Di sini maksudnya tidak. Ma aghna anhu. Aghna berasal daripada perkataan ghani. Ghani maknanya kaya. Aghna mengkayakan, tidak mengkayakan. Anhu maluhu, daripadanya hartanya. Kita tak bercakap macam ni dalam bahasa Melayu, tapi dalam bahasa Arab maknanya hartanya. Saya kalau ingat dalam siri-siri yang lepas, saya pernah beritahu bahawa tukang buat, pembuat dalam bahasa Arab mestilah marfu'. Marfu' ni, salah satu tanda marfu' ialah baris di depan. Jadi maluhu ni menjadi pembuat. Hartanya tidak mampu mengkayakannya. Mengkaya ni maksudnya melepaskan dia.
Okey, menolong dia. Aghani asalnya kaya. Tapi tidak dapat melepaskan dia. Apa dia? Harta dia tidak dapat melepaskan dia. Wa ma kasab, dan apa yang diusahakan. Jadi bukan maksudnya hartanya tidak dapat melepaskan dia dan apa yang diusahakan. Bukan. Tapi maksud dia ialah hartanya dan apa yang dia usahakan tidak dapat melepaskannya. Okey, nampak tak dia terbalik dengan laras bahasa Melayu. Sebab apa? Sebab ini ayat ni memang ayat yang sastra dia. Bahasa dia berbunga. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Okey, harta dan apa yang dia lakukan, apa yang dia usahakan tidak dapat melepaskan dia. Apa yang tidak dapat melepaskan dia daripada apa? Daripada sayasla naran zatalahab. Dia akan masuk naran, dalam api, iaitu dia akan menderita, dibakar dalam bahasa Melayu kita, iaitu dia Abu Lahab ini dia akan dikenakan azab naran, dengan api zatalahab, yang memiliki lahab. Lahab ni ialah yang semarak. Sebab api ni kalau dia kecil dia nampak macam biasa, tapi bila contohnya kalau rumah terbakar apa semua, dia kita panggil bergejolak, iaitu dia semarak tu, dan mungkin dia mengeluarkan bunyi sendiri dengan tindak balas dengan udara tu, dia mengeluarkan bunyi kan. Lahab tu dia bersemarak. Dan kalau kita tengok di sini, nama dia pun Abu Lahab. Kemudian dia masuk api yang ada lahab. Jadi lahab tu sebenarnya bermaksud sesuatu yang bergejolak. Tapi mengapa pula Abu Lahab ni dipanggil Abu Lahab? Abu Lahab bukan nama dia yang sebenar, tetapi ialah gelaran dia. Dikatakan bahawa dia digelarkan dengan nama Abu Lahab kerana wajahnya yang ceria, wajah dianya yang tampan, handsome lah Abu Lahab ni. Lalu dia dipanggil Abu Lahab. Lahab ni sebab muka dia berseri, seperti api yang bercahaya. Okey. Wamra'atuhu, dan isterinya. Sebenarnya imra'ah di sini bukan makna isteri. Imra'ah maknanya perempuan. Perempuannya. Perempuannya maknanya isterilah di sini. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Hammalatal maknanya pembawa. Al-hatab maknanya kayu api. Dan isterinya pembawa kayu api. Jadi apa maksud dia isteri Abu Lahab pembawa kayu api? Salah satunya ialah, maksudnya ialah seorang isteri dia ni ada yang mengatakan bahawa isteri Abu Lahab ni dia akan membebankan Abu Lahab dengan hatab, kayu api, pada dalam neraka tu sendiri, sehinggalah dia tidak mampu membawanya. Fi jidiha, pada tengkuknya. Fi jidiha, perkataan tengkuk ni digunakan dengan ada perkataan lain, tapi digunakan di sini fi jidiha. Dan dalam Al-Quran ada sekali ini saja perkataan jid. Fi jidiha, pada tengkuk isteri dia, isteri Abu Lahab, perempuan Abu Lahab tadi, hablun, tali, mim masad, daripada masad. Jadi pada tengkuknya ada tali dari masad. Masad ni ialah tali yang berpintal. Kalau kita tengok dalam tafsir Qurtubi, dalam tafsir Ibn Kathir, mereka cuba mentafsirkan maksud pada tengkuknya tali dari
daripada pintalan. Saya lihat dalam tafsir Qurtubi ada yang mengatakan bahawa masad ialah tali yang dipintal daripada pokok kurma yang dibuat. Orang zaman dulu buat tali, dia tak ada plastik macam zaman sekarang. Dibuat daripada apa? Ada yang kata daripada pokok kurma. Ada yang kata daripada bulu binatang. Tapi bentuk tali tu dia pintal tali tu. Menunjukkan tali tu kuat lah. Okey, jadi mengapa pula, apa hubungan tali ni? Ahli tafsir mengatakan bahawa ayat ini menggambarkan keadaan mereka di dalam neraka, di mana tali itu adalah daripada api neraka. Wa'udzubillah min zalik. Jadi di sini diterangkan tentang Abu Lahab. Ini ada satu mukjizat besar yang dapat saya sebut secara sepintas ladu di sini dalam surah Al-Masad, iaitu surah Al-Masad, surah tali yang dipintal. Iaitu sebenarnya Abu Lahab ini, dia kalau kita lihat dalam peranan dia dalam menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dapati ayat surah Al-Masad ini dia turun di awal Islam. Tapi antara mukjizat ayat ini ialah walaupun Abu Lahab menentang Nabi di awal Islam, apabila Nabi SAW mengumpulkan orang dalam kitab sirah, antaranya sirah yang ditulis oleh Syekh Al-Mubarakfuri, Ar-Rahiqul Makhtum, menceritakan bahawa Nabi SAW mengumpulkan orang. Kemudian bila Nabi kumpul tu, Nabi SAW dia tanya, kalau sekiranya aku katakan di belakang bukit ni ada tentera yang mahu menyerang kamu, kamu percaya tak? Semua kata percaya, sebab engkau tak pernah berbohong. Okey, kalau begitulah percayanya engkau kepada aku nak terangkan satu benda, iaitu sebenarnya aku ni utusan Allah kepada kamu. Maka di sini Abu Lahab kata, celakalah, kan? Celakalah kamu. Mengapa alihadza jama'tana? Apakah kerana perkara ini yang engkau kumpulkan kami di sini? Jadi kalau kita tengok penentangan Abu Lahab itu di awal Islam. Sedangkan orang yang pada masa itu turut sama, dan ada orang yang banyak menentang lagi Islam ni, seperti Umar Al-Khattab, dia menentang Islam juga. Khalid Al-Walid pernah memerangi orang Islam sehingga kalah dalam peperangan Uhud ramai. Kalau tak silap saya, lebih kurang 70 orang yang mati syahid. Jadi penentangan dia lebih, tapi tidak ada ayat turun secara spesifik mengatakan celaka. Tapi Abu Lahab ni dia kata je, Tuhan turunkan terus. Salah satu mukjizatnya ialah Allah Maha mengetahui bahawa Abu Lahab tidak Islam sampailah ke hujung hayat dia. Kerana kalau sekiranya kalau kita Nabi lah yang buat Al-Quran ini, sudah tentu dia bukan kata celaka ataupun binasalah Abu Lahab saja. Orang yang menentang dia pun kata binasalah. Jadi ayat Quran. Cubalah kalau Khalid Al-Walid yang perang Islam sampai tentera Islam kalah tu, Nabi kata binasalah Khalid Al-Walid. Duduk sebentar kawan tu masuk Islam. Jadi Quran yang ada tu macam mana? Nak baca lagi tak? Jadi tidak Sebab Al-Quran ini dari Allah dan Allah Maha mengetahui, dan Allah Subhanahu Taala dia tidak kutuk seorang tu dengan nama dia apa semua, tiba-tiba orang tu masuk Islam. Tak ada. Itu menunjukkan dia tidak tahu apa yang akan datang. Tapi surah ini sebenarnya jika dilihat dengan betul, dia akan melihat bahawa ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang mendahului zaman. Maknanya Allah dah tahu dah sesuatu yang akan datang. Jadi setakat itu saja yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan kita dapat berkongsi sedikit sebanyak dengan sahabat handai dan sanak saudara kita sendiri. Seperti biasa,
berikan kepada mereka nombor telefon 011589355652. InsyaAllah kita akan jumpa dalam rancangan kita ataupun dalam siri yang akan datang. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.